murid. Jadi saya buat secara digital lah, yang mereka hanya drag and drop. Okay, so ini adalah aktivitinya. Saya pecahkan kepada 3 fasa. So di sini saya gunakan, saya masukkan unsur digital lah, iaitu ada PowerPoint, user tips. Lepas tu bila mereka dengan menggunakan Google Form dan kita boleh dapat datanya, data driven ya. Okay, so ini adalah bukti engagement murid-murid kita. Jadi nampaknya pelajar-pelajar memang sukalah. Lepas itu pencapaiannya mereka pun lebih baik ya. Ini satu contoh. Okey, lagi satu adalah kita boleh guna banyak aplikasi. Contohnya saya pernah guna ini. Ini adalah book creator ya. Contohnya saya buat satu modul tentang sabun dan deterjen menggunakan book creator. Okey, contohnya ini macam modul online. So saya share ini kepada pelajar, mereka boleh baca dia macam buku. Tapi di sini saya masukkanlah contohnya cerita, ada video, ya. Yang ini saya masukkan suara saya. Saya kira ini mungkin tak boleh sebab internet ya. So di sini saya rakamkan suara saya. Bila pelajar dengar suara kita, dia takut sikit lah, dia kena buat habiskan modul ini. Itu caranya ya. Okey, lepas tu masukkan video-video. Kita tak pandai buat video tak apa, kita boleh pinjam YouTube yang ada dalam internet ya, tapi kita masih bagi penghargaan lah ya, dan seterusnya lah. Lepas tu di akhirnya nanti saya sediakan contohnya di sini ada satu video yang VR. okey, memang cantik lah dia tunjukkan, saya tak pasti boleh jalan tak, dia boleh tunjukkan macam mana dapat sabunan oleh sliding. okey, so dia nampak molekul tu. Kalau dalam baca buku tak bergerak, jadi kurang berminat lah. Ini contoh ya, kita nak bandingkan sabun dengan deterjen, mana satu lebih baik untuk cuci baju ya. Okey, saya sikit ni ujung sekali, kadang kita nak bagi dia buat happy saja kan, kita nak ambil output dia kena bagi ujian lah. Ujian tu secara online. Ini contoh contoh yang saya buat. Okey, seterusnya in person. okey, ini kena hands on lah. Kalau cikgu sign tak buat eksperimen, macam tak betul lah ya. Okay, jadi kita perlu beri pelajar teori dan juga hands on activity untuk dia faham konsep berkenaan. Contoh, ini siapa lah? Cikgu kan? Saya masa saya form 6, saya cakap ada gambar satu je. Harap-harap cik abang saya tak marah lah. Ini kelas saya ya. Kelas form 6, saya ingat lagi, saya macam ingatan sikit. Jadi kami buat ekstrak mango untuk ujian apa saya tak ingat lah, tapi untuk pertandingan saya tak pergi sebab masa tu hanya satu orang saja pergi. Kawan yang kelas saya pergi dapatlah hadiah, dapat 500 kot macam tu lah ya. Okey, ini pada tahun 1983 masa saya lulus 6 ya. Okey, jadi ini saya buat juga untuk sekarang ini untuk murid saya lah ya. Ini saya perhatikan yang dulu dan sekarang. Ini hands on activity. Tak boleh ada, kita tak boleh guna digital ya, jadi kena mereka. Kalau pelajar yang ambil chemistry tak tahu titration penitrakan, jangan belajar chemistry saya kata. That is the main course for the chemistry. Okey, selain itu daripada kita mungkin cikgu-cikgu kepakaran kita, kemahiran kita mungkin terhad. Jadi satu caranya ialah kita boleh jemput expert dari mana-mana, mungkin universiti ke, NGO ke ya, untuk datang memberi perkongsian kepada murid-murid kita. Contohnya kepada kadut-kadut yang susah lah, nanoteknologi mana saya pandai, saya tahu sikit tapi tak pandai nak kentong. Okey, so kita jemputlah expert untuk datang memberi perkongsian. Dan selain itu kita juga boleh jemput ex-student kita. Contohnya ini ada ex-student saya di London, di UK. Saya jemput dia lah ya, cerita tentang medis, tentang ubat-ubatan. Okay, so itu adalah tentang dengan yang kedua. Yang ketiga adalah collaborative learning. Okay, collaborative learning contohnya, kenapa kita perlu ada kolaborasi. Jadi supaya kita boleh menghasilkan murid-murid yang ada kemahiran 4K dan 1N itu. Ya, saya percaya cikgu tahu macam 4K kan, komunikasi, kognitif, kreativiti dan juga ada inovatif. Itu kan, kita tak lupa juga nilai supaya kita boleh menghasilkan anak yang baik lagi cerdik. Okey, teruskan. So selain dari itu kita juga boleh masukkan unsur seperti flip classroom dan juga personalized learning. Okey,
biarkan dia. Sepatut pelajar yang lemah ataupun tidak mencapai tahap minimum itu, kita patut beri mereka satu modul khas supaya mereka boleh belajar sendiri. Ya. Okey. So ini contoh. Tadi pun saya buat tajuk yang sama, tapi saya guna kaedah yang berlainan. Tadi itu dalam satu buku. Jadi saya hanya guna sehelai slide saja, Google slide saja. Jadi is one page. Ya, one page BBM. So dalam semua itu saya masukkan cerita-ceritanya. Yang underline ni adalah link. So kalau pelajar nak tahu apa itu SOP, sejarahnya dia klik sini, dia baca. Lepas tu ada lagi yang ni sodium salt, various natural occurring fatty acid. Apa benda ni? Dia klik sini, so akan bawa dia ke portal yang berkenaan, dia akan baca kan dan seterusnya. So ada challenge kita sediakan untuk supaya kita ukur kemahiran mereka, ya, dan lain-lain. Okey, ini contoh. Yang ni pun boleh rangkap dalam video suara kita. Sebab pelajar dia suka dengan suara kita juga, ya. Okey, so selain itu, of course lah kita jangan mengajar saja nak dia habiskan syllabus. Jangan lupa elemen fun learning. So fun learning itu sangat penting. Kalau saya percaya, kalau pelajar itu dia seronok dalam belajar kita, right, aktiviti kita, dia akan datang sekolah. So dia tak akan kalau dia tengok macam esok ada kimia, subjek press kan, so dia akan datang sekolah. Ya, itu satu cara lah. So yang ini organic day. Buatlah macam-macam, dia buat karya, ada belajar lelaki tu sampai buat tapai, buat roti dan sebagainya. Sangat seronok, ya. Lepas itu kita makan sama-sama. Macam langkah nak pergi sekolah. Okey, so itu satu cara. Satu lagi, kalau kita contohnya lah kadar tindak balas. Saya percaya sains macam ada kadar tindak balas kan. So kita nak cerita kepada pelajar, okey, sains Zara tu semakin kalau kecil, dia punya kadar tindak balas tinggi, dia tak nampak. So pelajar saya ni sangat kreatif. Mula-mula mereka nak buat pun saya kata janganlah nanti terbakar. Teacher, no, I make sure it jadi one. Jadilah. So dia punya kreatif, dia pergi cari ranting-ranting yang ada di sekolah. So jadi ranting kecil dengan ranting besar. So memang dia bakarlah, nampaklah ranting yang kecil itu walaupun bilangannya sama dengan yang besar. So yang kecil tu terbakar dengan lebih mudah. So di sini dia dah boleh menerangkan kenapa saiz yang kecil tu kadar tindak balas yang lebih tinggi, right? Ini adalah contoh belajar asid. So kita kena kaitkan dia kepada aktiviti harian. So kita boleh suruh murid buat jeruk, ya. Jadi lelaki pun boleh buat. Set jual lagi dekat cikgu-cikgu, ya. Okey. So inquiry based. Tadi pagi pun ada disebut, ya, inquiry based. So kenapa kita perlu buat inquiry based itu? Yang penting sekali kita nak sebenarnya kita nak beri ownership kepada murid-murid kita supaya dia boleh menjelajah untuk faham konsep-konsep ataupun teori-teori yang berkenaan, ya. Okey, ini adalah cara-cara ataupun contoh-contoh yang kita boleh jalankan untuk inquiry based project. Saya percaya cikgu-cikgu pun pernah buat, ya. Contohnya yang paling selalu kita buat adalah problem based learning, project based learning, ya, design thinking. Contohnya kalau IT tadi boleh gunalah design thinking, ya. Okey. So contohnya ini. Kalau saya bagi bahan kimia, contohnya saya bagi larutan tu pronto sulfat. Saya suruh pelajar tu untuk tentukan siri elektrokimia logam-logam. Takut nak pegang sebab nampak larutan kimia. Kalau kita bagi dia limau, tomato, dia ambil logam, dia cucuk saja tak takut pun. Tapi dia boleh capai hasil yang sama. So kita mungkin kadang-kadang boleh buat sedikit perubahanlah dalam PDB ataupun kita ubah sesuai apakah eksperimen yang ada dalam buku, tetapi masih kita mencapai kriteria sukses untuk murid-murid. Okey, tadi ada disebut tentang merentas kurikulum, ya. Contoh sebabkan saya ni terpilih menjadi penyeras TS25 di sekolah saya. Sekolah saya tu 6 tahun lepas baru kita masuklah. So saya terpaksalah buat satu aktiviti yang dipanggil KMR, kefahaman melalui reka bentuk, dan dilaksanakan dengan kaedah project based learning. Kalau katakanlah pelajar sains, dia ada kimia, bio, fizik, maths, PM, sejarah dan semuanya. Kalau 10 subjek itu semua nak buat PBL, so berapa PBL yang pelajar kena buat? Sekurang-kurangnya 8 kan? Mungkinlah ada 2-3 cikgu yang tak nak buat, kan? Jadi
Jadi kita buat satu kaedah menggabungkan beberapa subjek. Contohnya untuk tahun lepas kita gabungkan bio, kimia, fizik, matematik, BM dan juga BI sekaligus. Jadi mula-mula cikgu BM dan BI itu tak terima. Tak boleh lah, kita bukan STEM. Saya kata semua orang sebenarnya pun kena tahu STEM. STEM itu adalah masalah negara, bukan masalah kimia dan biologi saja. So lepas tu mereka faham. Jadi PM dan BI itu memainkan peranan untuk membetulkan bahasa-bahasa dan cara menulis laporan itu dan pemberitaan mereka. Jadi akhirnya mereka berjaya menghasilkan projek yang sangat menarik dan memang luar biasa. Ya, kita bagi biasa-biasa tapi tengok-tengok rumahnya boleh buka bertingkat-tingkat, tanam pokok di atas, lepas tu cahaya masuk kiri kanan. Saya pun tak faham. Dia gunakan konsep fizik. So kimia pun ada dimasukkan, biologi pun ada ya. Ini adalah tahun lepas lah. Jadi untuk tahun ini saya luaskan lagi. Tahun lepas saya buat untuk 3 tempat saja. Tahun ini saya drastik sikit. Saya buat 3 dan 1, 2, 3, 4. 5 tak payah sebab tahun lepas mereka dah buat. Tapi sudah berjaya lah, semuanya boleh menghasilkan projek yang bagus. Seterusnya yang saya akan pergi dengan cepat ya, iaitu ada berkaitan dengan VR dengan IR kan. Jadi saya bukan expert macam cikgu tadi ya. Saya tak pandai VR IR ni, saya sebagai consumer saja, sebagai pengguna saja. Tapi saya cubalah kongsikan ya. Okey. So untuk VR ni sebenarnya kedua ini adalah dia boleh menghasilkan atau memberikan immersive learning experience kepada murid-murid kita ya. Okey, so saya beri contoh. Okey. So saya nak minta lagi cikgu sekali lagi kita guna class point. So ini ada gambar-gambar. Which one looks like me?